Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Bangun, bangun, bangun. Bangun, Syasha. Ya, apa khabar semua di rumah? Apa khabar adik? Apa khabar kakak? Apa khabar abang? Apa kacik? Makcik semua? Macam Kita nak biasa. sapa semua orang. Macam biasa bersama dengan saya, Fatah Burhanuddin dan Syasha Denzlin dalam rancangan Penyapa Pagi anda, edisi hujung minggu. Hari ini hari Ahad. Ya, hari Ahad sebenarnya hari ini Ahad adalah hari yang sangat istimewa sebab apa? Lahirnya seorang putera. Allah. Siapakah putera itu? Ya, kami di Sejahtera Asia sebenarnya nak mengucapkan selamat hari lahir kepada kawan kami iaitu Fatah. Selamat hari lahir Fatah. Ya ampun, sweetnya awak. Ya, sweet kan saya. Semoga dimurahkan rezeki dan juga diberkahi sentiasa. Amin, amin. Hadiah belakang kan? Hadiah kita cerita kat belakang. Baik, hari ini hari Ahad 20 Jun bersama anda dengan 9 Al-Qidah 1442 Hijriah. Apa khabar penonton-penonton kat rumah? Sentiasa kita kena ada sikap semangat. Tingkatkan kawalan diri anda. Dan ini juga masanya untuk kita merapatkan silaturahim sesama keluarga. Dan juga Syasha, macam biasa semalam kita juga masih bersama dengan kami dekat Sejahtera Asia pada hari Sabtu. Hari ini hari Ahad. Hari ini Ahad, memang hujung minggu memang tengok muka kita dua sajalah. Jadi Syasha semalam buat apa? Semalam sebenarnya ada buat sikit-sikitlah mengemas dekat rumah. Lepas tu mengemas. Ini adalah wanita terakhir, Melayu terakhir. Memanglah malas nak cakap. Dan hari ini juga saya kira merupakan hari penutup konsert virtual Rainforest Festival. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk menyaksikan pelbagai persembahan yang mereka akan pamerkan kepada anda. Sebab ini peluangnya hanya sekali, iaitu virtual, semua percuma. Jadi jangan lepaskan peluang anda. Jadi baiklah, topik yang menarik kita akan kupaskan bersama tetamu jemputan kita sebentar saja lagi adalah Borneo Jazz Festival 2021 diadakan sepenuhnya secara maya. Dan juga saya sebenarnya yakin bagi penggemar muzik jazz ni, inilah peluang keemasan anda untuk merasai bagaimana Borneo Jazz Festival ni dilakukan secara maya, Fatah. Betul tu. Kita dah ada satu experience dekat Rainforest Festival secara virtual. Sekarang ni dekat Borneo Jazz Festival. Dan saya pasti perbezaan festival ini berlainan. Jadi jangan perlu lepaskan peluang anda juga. Jadi seperti biasalah Syasha. Sebelum kita nak mengupas topik-topik yang menarik ini dengan tetamu jemputan kita sebentar saja lagi, ada moleknya lah. Korang tengah beriada dekat rumah, tengah buat breakfast tu kan. Kami di Sejahtera Asia sentiasa menyajikan anda dengan pelbagai informasi ataupun tips-tips yang terbaru. Jadi apa yang kita nak kupaskan kepada mereka pada pagi ni, Fatah, untuk permulaan? Tips dia ni sangat orang cakap bermanfaat. Di mana sejak kebelakangan ini kan Syasha, sudah pasti ramai yang merasai bahang cuaca panas yang melanda negara terutama di kawasan Tanah Lapang. Meskipun fenomena ini adalah perkara yang biasa berlaku setiap tahun, namun jika anda tidak mengambil langkah berwaspada, cuaca panas ini boleh menyebabkan anda terkena strok haba. Jadi Syasha, apa sebenarnya strok haba ini? Baiklah, strok haba ni sebenarnya menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, strok haba ni dikenali sebagai heat stroke yang berlaku apabila sistem tubuh badan kita tidak dapat mengawal secara normal, dan juga sebenarnya dalam masa yang sama suhu badan individu tu akan mengalami strok haba dan boleh meningkat sebanyak 41 darjah Celsius, Fatah, ataupun lebih dalam masa 10 hingga 15 minit. Jadi sebenarnya jika strok haba ni tidak dikawal, boleh menyebabkan kematian dan juga hilang keupayaan kekal. Yang tu sebenarnya adalah perkara yang sangat menakutkan kita. Sangat merisaukan dan orang cakap membahayakan, Syasha. Betul. Dan tu apabila ada strok haba ni mestilah ada tanda-tandanya. Betul tak? Jadi Fatah, boleh tak kongsikan kepada kami apakah antara tanda-tandanya? Tanda-tandanya serupa tapi tak sama sebenarnya. Serupa tapi tak sama. Tanda awal serangan strok haba ini seperti sakit kepala berdenyut-denyut, mual, kurang berpeluh walaupun panas, otot lemah dan senang untuk kejang. Lepas tu kulit kering dan kemerahan, dan yang satu lagi sawan dan mudah pitam dan sebagainya lah. Dan oleh sebab itu kami di Sejahtera Asia memberikan ataupun berkongsi dengan anda beberapa tips untuk mengelakkan diri daripada terkena strok haba. Yang pertama adalah minum air putih secukupnya. Anda mestilah minum air putih secukupnya agar badan tidak mengalami dehidrasi. Kandungan air yang cukup akan mengganti kehilangan air apabila anda berpeluh. Selain itu, ia juga boleh menurunkan suhu badan anda sentiasa dalam keadaan normal. Yang kedua adalah kurangkan aktiviti di luar rumah dan ruang yang bersuhu tinggi. Elakkan melakukan aktiviti riadah yang terdedah kepada cuaca panas, terutama di waktu puncak jam 11 pagi
hingga 3 petang. Anda perlu mengelakkan dari berada di kawasan ataupun ruang tertutup yang mempunyai pengudaraan yang kurang baik dan bersuhu tinggi. Jadi Syasha mungkin ada tambahan sedikit? Ya, sebenarnya ada tambahan lagi bagi apa yang diberitahu oleh Fatah tu. Sebenarnya ada antara tipsnya adalah untuk mengelakkan daripada terkena stroke haba ni. Yang seterusnya adalah yang pertama, lap badan dengan tuala basah. Lap badan dengan tuala basah tu sebagai contohnya macam kita perah lah kan, perah macam biasa, lepas tu lap-lap dekat badan. Dah tu ada satu lagi tips sebenarnya. Ambil kalau nak kebahkan suhu badan tu, boleh saja ambil tuala kecil, lepas tu letak dekat ketiak. Tu adalah salah satu apa yang dilakukan oleh doktor-doktor di klinik lah sebenarnya, Fatah, kalau nak tahu. Dan juga yang seterusnya adalah gunakan krim pelindung UV, iaitu SPF 30 ke atas, itu adalah yang lebih baik. Dan juga akhir sekali adalah berwaspada dengan tanda-tanda awal yang seperti telah Fatah beritahu tadi. Dan insya-Allah kalau pencegahan ni dapat dilakukan, jadi kita rasanya ikut semula lah apa tips yang telah kita bagi tahu tadi. Saya pun ada tambahan jugalah. Ni khas untuk PKP sekarang ni. Jangan berada di dalam kereta terlalu lama. Sebab ada setengah orang, masyarakat, segelintir masyarakat ni, bila dia bosan sangat kat rumah, dia suka nak duduk dalam kereta lama-lama. Sebab jangan tinggal ataupun meninggalkan sesiapa saja di dalam kereta yang diletakkan dengan enjin terlalu lama. Apabila diletakkan di bawah matahari, suhu kereta boleh naik sehingga 7 darjah Celsius dalam masa 10 minit. Dan itu adalah satu, orang cakap, berbahaya. Datuk, kalau kita perasan lah, Fatah, macam sebelum ni kita ada melihat kes-kes yang meninggal di dalam kereta sebab suhu terlalu panas. Jadi kalau boleh elak-elakkanlah masa PKP ni sedang dilanjutkan. Jadi duduk dekat rumah lagi senang. Ruang pun besar, selesa dan sebagainya. Dan sekarang ni kita mempunyai banyak teknologi seperti aircon, aircon dah ada dekat rumah, kipas. Mungkin kipas cukup di rumah, beli di Shopee. Beli di Shopee semua. Mungkin dari Shopee, belilah. Terpaksa nunggu kedai DIY dibuka. Betul. Betul kan, Fatah? Rasanya kalau terkena stroke haba ni kan, kalau pada masa sekarang ni, rasanya Fatah rasa adakah kita patut duduk dekat rumah saja ke, ataupun mungkin tanda-tanda ni macam mana kita nak mengubatinya? Mengubatinya, alangkahnya kalau saya doktor, tapi mungkin saya tidak. Tapi apa yang boleh saya bagi tips kepada penonton-penonton kat rumah, kita walaupun kita dekat dalam rumah, kita kena banyakkan bersenam. Banyakkan bersenam, minuman, minum air suam macam yang Fatah bagi tahu tadi. Makan makanan berkhasiat, makan banyak buah-buahan. Makan banyak-banyak sayuran. Kan? Dan setakat ini sajalah perkongsian yang kami boleh kongsikan kepada anda. Semoga bermanfaat. Dan ini tips yang sangat berguna kepada semua, ya. Dan kita sebentar lagi Syasha, saya akan meninggalkan Syasha di dalam segmen ini bersama dengan tetamu jemputan kita untuk sama-sama menceritakan mengenai Borneo Jazz Festival 2021. Jangan ke mana-mana, hanya di Sejahtera Asia. Baiklah, kembali lagi bersama saya Syasha Denzlin di Sejahtera Asia. Pada hari ini, Borneo Jazz Festival, iaitu BJF, telah dimulakan pada tahun 2006 dan festival ini sebelumnya dikenali sebagai Miri International Jazz Festival sebelum dinamakan sebagai BJF pada tahun 2011. Oleh itu, kami di Sejahtera Asia menjemput Encik Hee Chang Kee selaku Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak MTech untuk berkongsi kepada kita pada hari ini topik berkenaan dengan Borneo Jazz Festival ini. Baiklah, selamat datang Mr. Hee, apa khabar? Khabar baik. Baiklah, Mr. Hee, sambutan BJF secara maya ataupun merupakan adalah salah satu langkah yang saya kira bijak sebenarnya kerana usaha dalam membendung penularan COVID-19. Jadi untuk pengetahuan semua, BJF bukan satu-satunya festival tempatan yang memilih untuk berlangsung secara maya pada tahun ini. Sebenarnya ada lagi beberapa festival lain yang bertaraf antarabangsa seperti Rainforest World Music Festival ataupun RWMF dan juga Georgetown Festival di Penang juga mengadakan festival mereka secara maya. Oleh itu, bolehkah Mr. Hee kongsikan apakah keunikan yang dibawakan oleh BJF
virtual pada tahun ini? Ya. Jadi BJF Virtual yang akan diadakan tahun ini adalah berlangsung dari 25 hari bulan sampai 27 hari bulan Jun, dari 6 petang sampai 7.30 petang setiap hari, ya. Jadi ia boleh dicapai sebab ia maya kan. Jadi ia boleh dicapai melalui BJF punya website, official site, iaitu www.jaysborneo.com. Dan pendaftaran adalah percuma. Ini adalah keunikan tahun ini. Tak ada bayaran masuk langsung, memang percuma. Dan cuma nak akses saja website. Dan kita akan cuba mengadakan kombinasi pelbagai aspek seperti flashback apa yang telah berlaku untuk tahun-tahun sebelum ni, sebagai pre-recorded juga. Dan juga kita akan mengarahkan aspek yang mungkin lebih daripada persembahan sahaja. Mungkin ada temu bual dengan mereka yang mahir dalam aspek jazz ataupun artis jazz. Dan juga kita pun bekerjasama dengan partners lain seperti Great Food. Semasa kita menikmati persembahan jazz, kita pun boleh menempah makanan, minuman melalui Grab. Dan juga kita pun kerjasama dengan Shopee pula. Boleh beli merchandise, t-shirt, mask yang dengan jenama Borneo Jazz Festival, BJF. Ya. Seperti yang kita dengar tadi, untuk pendaftaran adalah percuma sahaja dan juga untuk yang lain ada GrabFood, ada daripada Shopee, semua tu. Jadi, pada pendapat Encik His sendiri sebagai seorang yang telah berkecimpung dalam industri seni tempatan selama bertahun-tahun lamanya, apakah perbezaan utama yang anda dapat perhatikanlah apabila dilakukan secara maya dan juga fizikal ni? Kalau kita sebut dari segi perbezaannya, saya ingat memang semasa pandemik, ini adalah satu re-strategizing ataupun kaji balik strategi kita. Kan? Memang pandemik semasa ini SOP tidak benarkan persembahan ataupun perhimpunan secara fizikal. Tapi kita masih boleh menjalankan sesuatu festival tu melalui virtual ataupun platform maya. Itulah kita punya strategi tahun ini. Selain daripada untuk masih boleh mempersembahkan satu festival, tujuan satu lagi adalah untuk mengekalkan jenamah ataupun branding Borneo Jazz. Walaupun tak boleh mari Malaysia ataupun Sarawak, tapi tetap jangan lupa BJ masih lagi di Sarawak. Supaya kalau tahun depan masa kita buka persempadan, bolehlah mari lagi. Masih lagi ingat Sarawak ini ada Borneo Jazz Festival. Itulah strategi kita. Ya. Kiranya strategi ini sebagai satu inisiatif untuk kiranya macam walaupun ada pandemik tapi kita tetap nak teruskan untuk dengan BJF ni. Baiklah. Salah satu objektif penganjuran BJF ni adalah untuk mempromosikan muzik tempatan di samping bekerjasama dengan komuniti tempatan juga. Dan pada tahun ni BJF turut menampilkan beberapa anak seni tempatan yang hebat seperti Peter Kalang, ada Clinton Jerome Chua, Nisa Adina dan siapakah lagi antara artis tempatan yang turut dibawa ke pentas BJF pada kali ini? Saya sebut dua, Oha Soul Band dan juga Ta Dan. Ya. Jadi mereka adalah lebih kepada contemporary ataupun fusion jazz. Ya. Terutamanya artis Ta Dan adalah pemenang semasa kita menganjurkan untuk pertama kali di MIRI Jazz Talent Search 2018. Jadi Tadan ini telah memenangi beberapa anugerah pada masa itu, termasuk Best Original Composition, Best Soloist dan juga Borneo Borneo Original Composition dan Borneo Soloist. Ya, ini dua ya. Ya. Jadi mereka memang adalah bakat tempatan yang kita harus tengok ataupun enjoy semasa BJ Virtual ini.
Wah, nampak tak? Oh, bukan orang biasa-biasa yang dibawakan untuk BJM ni adalah orang yang sangat berbakat, iaitu antaranya adalah Tadan dan juga seperti yang telah dinyatakan tadi. Baiklah, adakah tahun ni Borneo Talent Search ni masih lagi diadakan? Tahun ini sebab kita mengadakan secara maya, jadi kita akan tangguh untuk tahun depan. Ya. Ditangguh kepada tahun depan. Ya. Baiklah, kita sebenarnya ada banyak lagi soalan yang kita tanya kepada Mr. He, tapi jangan ke mana-mana, hanya setia bersama kami di Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama saya di Sejahtera Asia. Kepada anda semua, jangan lupa ke saluran TVS 122 Astro dan juga MyTV. Dan kepada mereka ataupun kepada anda semua yang terlepas melihat rancangan ini, jangan risau. Anda boleh saja pergi ke YouTube dan juga Facebook Sejahtera Asia. Baiklah, hari ini kita berbincang ataupun mengupas topik mengenai Borneo Jazz Festival 2021 secara maya dan juga Mr. He, seperti tahun-tahun lepas, BJF ni sering kali membawa masuk artis-artis dari luar negara yang bertaraf antarabangsa untuk menonjolkan bakat muzik mereka untuk peminat muzik jazz tempatan. Bagaimana pula dengan tahun ni? Apakah kaedah yang diambil oleh BJF untuk membawa kembali artis antarabangsa ni? Memandangkan adanya sekarang travel ban masih lagi berkuat kuasa disebabkan pandemik COVID-19. Ya. Selain daripada band-band tempatan yang kita sebut tadi, dan kita juga sebab ini adalah virtual dan juga sempadan kita belum buka lagi. Jadi kita akan mengadakan flashback, ya. Flashback artis-artis yang telah muncul dalam Borneo Jazz pada tahun-tahun lepas, seperti Zainal Abidin, Q Sound dan juga Havana Social Club. Dan selain daripada flashback persembahan-persembahan yang terkemuka tu, kita pun akan mengadakan interview ataupun temu bual bersama Singapore's King of Swing, Jeremy Montero, yang memang terkenal sebagai Asia's Jazz Superhero ataupun Superstar. Dan juga kita akan interview juga dari Australia, Dave Brewer and the Do Daddies, dan juga seorang lagi John Hammond. Jadi temu bual ini pun akan memang fokus kepada industri muzik jazz dan juga pelibatan mereka dalam industri jazz ini. Ya. Oh, jadi kiranya mereka ini adalah orang-orang yang hebat semuanya dipilih untuk menyertai BJF ini. Jadi untuk pengetahuan semua, walaupun BJF 2021 kali ini diadakan secara maya, peserta festival secara maya juga akan diberikan cenderahati seperti yang saya sedia tahu. Dan barangan eksklusif dari BJF juga, ada tiket percuma, ada hadiah lumayan yang berjumlah RM2,000 serta peluang untuk menyertai festival BJF 2022. Jadi bolehkah Mr. He kongsikan bagaimana orang ramai berpeluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik ini? Sebab saya kira pasti yang dekat luar sana bila dengar ni macam, wah, saya kena dapatkan semua barang ni. Ya, ini memang sesuatu yang kita akan sediakan. Jadi cuma yang anda buat adalah untuk mendaftarkan diri di www.jazzborneo.com. Okay. Lepas tu melibatkan diri dalam persembahan 25 sampai 27 Jun ini, dan anda akan berpeluang untuk dipilih dalam caputan bertuah. Ya. Jadi kita akan menyediakan goodies bag dan juga tiket-tiket pesta ataupun festival tiket untuk ke BJ Festival next year. Dan juga kita akan menyediakan cenderamata lain yang bernilai berjumlah lebih daripada RM2,000 Malaysia.
Jadi sebenarnya menarik apa yang kita dengar sebentar tadi. Ada banyak sebenarnya perkara-perkara yang telah kita dapat hari ini dan juga sambil-sambil kita menonton tu kan, kita ada boleh juga menikmati lagu jazz apa tu semua dan juga kalau bagi Mr. He sendiri, adakah meminati sebenarnya lagu-lagu jazz ni ataupun bagi pandangan Mr. He sendiri apakah nilai sentimental dalam lagu jazz ni? Ya, lagu jazz ni memang saya minat. Saya selepas kita melibatkan diri ataupun menganjurkan Jazz Festival, memang kita telah menjemput ramai jazz artis, ya, especially tempatan. Yang saya minat adalah ZRV. ZRV. Ya, yang selalu menetap di US dan juga kembali ke tanah air. Jadi untuk Borneo Jazz pada 2018 kita memang telah menjemputnya. Jadi saya ingat memang ramai peminat jazz di rantau kita. Sila daftar diri kan untuk BJ Maya tahun ini. Ya. Jadi begitulah seperti yang dikatakan oleh Mr. He. Jadi sebenarnya lepas ni kita akan bersama dengan Fatah. Jangan ke mana-mana, hanya di Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya, Fatah Burhanuddin, tapi bukan dengan Syasha. Tapi tetamu kita tetap sama, Mr. He Changki. Tentu saya tetap Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sarawak. Okey, baik. Tadi Encik He Changki ada cakap minat ZRV. Saya pun minat juga. Dan saya minati lagu Kantoi. Semalam Al-Qayu. Okey, tadi mesti banyak perceritaan yang mengatakan Borneo Jazz Festival ini adalah percuma. Jadi guys, jangan lepaskan peluang anda untuk mendaftar kerana sama juga format dia macam Rainforest, semuanya percuma. Dapat hadiah pula tu, takkan tak nak hadiahkan. Jangan lepaskan peluang. Jadi Mr. Changki, salah satu sudut positif mengadakan Borneo Jazz Festival 2021 ini secara maya adalah memberi peluang kepada acara muzik tempatan untuk dikenali dengan lebih ramai di peringkat global ataupun dunianya dan juga memberi pengalaman kepada seluruh rakyat Malaysia yang belum pernah berpeluang untuk menyertai sambutan BJF ini yang telah berlaku. Jadi jika boleh dikongsikan bagaimana gerak kerja promosi Borneo Jazz Festival ini diadakan untuk lebih menarik lagi orang awam menyertainya. Ya, jadi tahun ini kita membuat promosi acara bermaya ini untuk melalui social media. Social media kita memang ada social media platform untuk acara ini khasnya dan juga untuk Sarawak Tourism Board, ya, lembaga penggalakan pelancongan Sarawak. Jadi selain daripada social media macam Facebook, IG dan sebagainya, kita pun mengadakan partnership, ya. Jadi salah satu agensi adalah Status, ya. Status adalah Sarawak Tourism and Trade Office Singapore. Okay. Jadi mereka telah pun mengadakan pelbagai platform untuk mempromosikan event ini kepada orang-orang di Singapura dan juga di rantau ini. Jadi pelbagai saluran lah kita memang akan mempromosikannya. Harap kita lepas kita lancarkan nanti, kita memang dapat memikat lebih ramai peminat untuk mendaftar diri dalam acara PJF tahun ini. Dan saya kira itu target market sebenarnya worldwide lah. Sebab, worldwide, ya. Secara virtual ni senang je sebenarnya. Kalau kita ada orang cakap perluasan teknologi sekarang digunakan di social media dan sebagainya bukan terhad kepada Malaysia saja, Singapura, Indonesia, malah negara jiran-jiran kita juga. Dan jika menurut ramalan Mr. He Changki sendiri, berapa ramaikah anggaran peserta yang dijangka akan mendaftar untuk sambutan BJF ini selama 3 hari tersebut? Ya, kalau kita mengadakan acara ini secara fizikal seperti tahun-tahun lepas, kita selalu dapat mencapai setakat
3 sampai 4,000 orang dalam masa 2-3 hari itu. Tapi sebab kita telah mengarahkan secara maya, saya ada anggaran saya lah kita boleh mencapai lebih daripada itu kan. Sebab tak ada batasan kan. Tak perlu beli tiket lagi mari Sarawak, tak perlu nak scan MySejahtera dan sebagainya. Jadi saya haraplah kita boleh mencapai lebih dari 4,000 ya. Itu pasti. Sebab sebenarnya kalau dipikir-fikir secara logiknya ataupun kita lihat kepada sudut yang positif, sebenarnya BJF ini menyediakan platform untuk semua, di mana dulu macam kalau kita pergi festival seperti Rainforest, kita ada rock zone. Macam susah nak pergi ke hadapan nak tengok artis secara dekat-dekat. Sekarang ini tiba masanya kita semua di front seat. Semua dapat tengok artis secara depan-depan. Nak tengok depan laptop sepanjang masa pun boleh. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk melihat pelbagai persembahan yang akan dipamerkan dalam Bono Jazz Festival ini. Dan juga baik Mr. Yechangke, kita tahu hampir 2 tahun kita menghadapi COVID-19 ini. Dan pastinya ada limitasi dalam penghasilan sesebuah festival. Lagi-lagi secara maya ataupun virtual. Jadi bagaimana pihak Bono Jazz Festival sendiri mengkoordinasikan artis-artis tempatan, pilihan Bono Jazz Festival sendiri, sebab ialah kita tahu mereka ada yang diam di KL, ada diam di Kuching dan sebagainya. Jadi bagaimana? Ya, jadi seperti yang kita sebut tadi, kita ada kombinasi pelbagai aspek termasuk persembahan daripada artis tempatan dan juga flashback recording yang dahulu dan juga mungkin temu bual kan. Jadi semua ini kalau kita ambil rakaman di tempatan maupun di tempat lain, kita memang akan memerhatikan SOP yang ada kan. SOP kita sebut kalau rakaman kita boleh dengan penjarakan sosial dengan mask sekali, tetapi tak boleh ada penonton di sekeliling. Itulah SOP sekarang. Jadi tidak ada masalah ya. Kita memang buat pre-recording ya. Itulah yang kita. Dan sepastinya visual untuk persembahan kali ini sangat menarik ya. Jadi jangan melepaskan peluang anda, dan kita akan berehat seketika. Banyak lagi persoalan yang saya nak menarik perhatian anda. Nak bertanyalah dengan Mr. Yechangke sebentar saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya Fatah Bolhanuddin dan Mr. Yechangke. Banyak perbualan yang menarik yang kami berdua kupaskan pada hari ini. Jadi sebelum kita nak pergi menerusi soalan-soalan kita, saya nak wawarkan kepada penonton-penonton, jika anda terlepas peluang untuk menyaksikan Sejahtera Asia episod-episod yang lalu, anda boleh je buka YouTube, type Sejahtera Asia. Lepas tu pilih je episod mana yang anda suka. Kalau nak pilih episod yang saya paling banyak pun boleh. Okey, baik. Mr. Yechangke, adakah BJF pada tahun ini secara ini satu langkah permulaan yang baik bagi penganjur untuk lebih bersedia menghadapi cabaran baru di masa depan? Kita dapat melihat bahawa setiap tahun penganjur telah menaikkan standard masing-masing dalam penyediaan program-program festival dan juga inovasi kreatif. Jadi apa pendapat Mr. Yechangke sendiri mengenai perkara ini? Adakah kecekapan untuk mengadaptasikan dan inovasi sebegini dapat membantu menjadikan acara muzik tempatan setaraf antarabangsa? Ya, saya ingat semasa pandemik ini, memang pelbagai platform ataupun pelbagai aspek telah berlanjut kepada arena maya, ya, virtual reality ataupun virtual platform. Seperti kita bermesyuarat pakai Zoom kan. Betul. Jadi untuk acara kita pun jangan putus asa, jangan give up kan. Jadi kita teruskan dengan virtual platform ya. Jadi itulah saya sebut tadi adalah satu strategi ulang balik ataupun kaji balik apa sepatutnya kita buat semasa pandemik ini. Kita masih tetap adakan acara ini, satu untuk para penonton peminat sekali. Dua, untuk mengekalkan branding supaya semua orang masih ingat kita masih ada
BJ Festival. Betul. Itu saya rasa bagi saya personal opinion saya sendiri BJF menyediakan satu inisiatif di mana kita tak nak melupakan BJF. Bila tahun ini tidak dilakukan, mungkin sedikit sebanyak mengganggu ataupun BJF ini akan dilupakan. Jadi ini adalah satu inisiatif yang bijak saya rasa. Ya. Satu lagi adalah bukan saja kita adakan secara maya sepenuhnya, tapi pandemik ini juga kita telah membuka peluang kepada satu bentuk lain ataupun ia disebut sebagai hybrid ya. Ya, betul. Hybrid ya. Jadi kalau SOP kita membenarkan, jadi mungkin sekelintir penonton mengikut jumlah yang dibenarkan SOP boleh secara fizikal. Lepas tu yang lain attend secara maya. Itulah hybrid ya. Jadi sebenarnya banyak acara sekarang. Bukan saja kerajaan tetapi pihak swasta, pihak NGO, persatuan, mereka pun mengadakan pelbagai persembahan acara ataupun kerajaan secara hybrid ya. Jadi saya ingat inovasi dengan kreativiti semasa pandemik ini memang telah mewujudkan peluang yang besar lah untuk acara maya, untuk acara hybrid dan siapa tahu mungkin tahun depan kita boleh buka secara fizikal. Tapi kalau mereka yang tak boleh datang ke Malaysia sebab faktor-faktor lain pun boleh melibatkan diri sebagai maya. Begitulah. Sebenarnya COVID ni bukannya penghalang untuk kita daripada sentiasa berkreatif. Semakin kita ada halangan tu, sebenarnya semakin kreatiflah kita sebenarnya. Sebab kita nak mencari jalan untuk bagaimana nak melangsungkan kehidupan kita. Jadi, Mr. Changki ada bercakap mengenai branding. Jadi, baik, pada pendapat Mr. Changki sendiri, dalam tempoh 4 tahun yang lepas, banyak penganjur acara ataupun festival organizer ini tumbuh, orang cakap seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Memang banyak. Jadi bagaimana Borneo Jazz Festival ini dapat dijadikan satu benchmark kepada festival organizer yang lain. Macam di Bintulu kita ada Kite Festival. Di Muka kita ada kaul, pesta kaul dan sebagainya. Jadi macam mana? Ya, especially yang dua pesta ni, di Rainforest World Musical Festival, memang terkenal lah di dunia. Antara 10 top acara di dunia dan juga Borneo Jazz ini. Ini dianjurkan oleh kerajaan telah mencapai satu tahap antarabangsa ya. Jadi saya ingat ini adalah seperti yang disebut tadi adalah menjadi satu dorongan kepada NGO, kepada private sector untuk turut menganjurkan sesuatu supaya ia boleh mencapai taraf antarabangsa. Jadi saya ingat kerajaan akan bagi peluang. Kita akan beri bimbingan, mungkin sedikit tajaan juga untuk mendorong industri kreatif tempatan untuk turut cuba, untuk turut mencari bakat sendiri untuk menampil sendiri kepada tahap betul tu. Dan sepatutnya juga jika boleh dikongsikan lagi sekali siapa penaja utama dan kolaborasi untuk Borneo Jazz Festival kali ini. Ya, jadi kita ada partner dalam mengadakan BJF 2021. Antaranya, of course, TVS kan. TVS. Jadi TVS kita mengucapkan terima kasih kepada TVS kerana telah mengadakan satu platform untuk para penonton, para peminta untuk menyertai Jazz Borneo ni. Dan juga selain itu, kita memang ada platform sendiri melalui www.jazzborneo.com di mana anda boleh mendaftar. Dan juga kita pun adakan partnership dengan Shopee. Shopee selain daripada boleh membeli merchandise Borneo Jazz seperti t-shirt ataupun mask, mereka pun boleh menonton dalam platform mereka Shopee Live. Ya. Selain itu, semasa menonton ataupun semasa menikmati Borneo Jazz Festival ni, kita pun boleh menempah makanan, minuman melalui Grab Food. Betul tu. Itulah yang menarik dia. Orang cakap
all in one package tu. Betul. Semua ada. Betul. Nak dapatkan makanan tempah je GrabFood. Nak beli barang dekat Shopee, boleh pergi Shopee. Tak sambil-sambil tu tengoklah Borneo Jazz Festival. Jadi terima kasihlah lagi sekali pada Mr. Hee Chang Kee kerana sudi bersama dengan kami di Sejahtera Asia untuk informasi-informasi yang menarik mengenai Borneo Jazz Festival ini. Dan untuk penonton-penonton kat rumah, jangan lupa untuk mendaftar sebab ini percuma. Jadi jangan lepaskan peluang hanya sekali. Jadi setakat ini sajalah perkongsian yang menarik yang kami boleh bawakan kepada anda. Jangan lupa ini birthday saya. Okey. Sekian daripada saya Fatah Burhanuddin, daripada Inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye bye.